Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang CTU 552, falsafah dan isu semasa. Tajuk pertama yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Syakir bin Sufyan dan saya daripada Kumpulan 3 dan tajuk yang saya akan bentangkan hari ini adalah Nabi Lut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan apakah itu Nabi. Daripada sudut bahasa, Nabi ini merupakan orang yang menyampaikan berita dan juga orang yang mempunyai martabat mulia dan juga tinggi. Kamus Bahasa Melayu pula, Nabi ini mempunyai dua definisi. Yang pertama, Nabi ini adalah orang yang diutus oleh Allah dan menerima wahyu daripadanya bagi dirinya sendiri dan bukan orang lain. Yang kedua adalah Nabi Muhammad, iaitu seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah dan tiada siapa yang mempunyai darjat yang lebih tinggi daripadanya. Sudut istilah pula terdapat tiga definisi Nabi. Yang pertama adalah seseorang yang diberitahu perkara daripada langit. Yang kedua adalah seseorang yang tidak diberikan kitab dan supaya menyeru umat terdahulu untuk mengikut syariah. Yang ketiga adalah seseorang yang telah disampaikan wahyu. Seterusnya adalah latar belakang Nabi Lut. Nama penuh Nabi Lut adalah Lut bin Haran bin Azar. Beliau dilahirkan di satu wilayah di kota Mosul, Iraq dan Armenia. Beliau dilahirkan pada tahun 1870 sebelum Masihi dan meninggal pada tahun 1950 sebelum Masihi. Adalah perjalanan hidup Nabi Lut. Sewaktu Nabi Lut berusia kanak-kanak, ayahnya telah meninggal dunia. Selepas ayah meninggal, Nabi Lut bertinggal bersama kakaknya Azar dan juga Nabi Ibrahim, iaitu ayah saudaranya. Ketika dewasa, Nabi Ibrahim menikah bersama Sarah dan juga Azar telah membawa Nabi Ibrahim meninggalkan Kaldan menuju ke negeri Kanan. Sesampainya di Kanan, mereka menetap dan juga Azar telah meninggal di sana. Itu mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Lut mula beriman kepada Allah, iaitu Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Lut bersama Nabi Ibrahim berhijrah dari Iraq ke negeri Syam, kemudian ke Mesir dan juga ke Syam semula. Seterusnya, Nabi Lut telah mendapat perintah dan juga kerestuan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan kota tersebut dan juga tinggal di kota Sadum. Di sinilah Nabi Lut menjadi Rasul dan juga Nabi kepada kaum Sadum. Nabi Lut mempunyai seorang isteri bernama Walihah dan juga beliau mempunyai dua orang anak perempuan, iaitu Raisa dan juga Zagrata. Kedua-dua anak perempuan ini beriman kepadanya, tetapi isterinya kufur. Seterusnya adalah sifat peribadi Nabi Lut. Nabi Lut mempunyai 4 sifat peribadi, iaitu asidik, iaitu benar dalam menyampaikan kebenaran, amanah dengan tugas yang telah diberikan, berani dalam melindungi tetamunya, tabligh iaitu menyampaikan wahyunya kepada kaum Sadum. Tiga adalah mukjizat Nabi Lut. Yang pertama adalah doa Nabi Lut dikabulkan oleh Allah ketika Nabi Lut sudah tidak dapat menahan kaum Sadom dalam melakukan homoseksual kepada tetamunya. Yang kedua adalah Nabi Lut dan puterinya telah diselamatkan oleh Allah daripada azab yang diturunkan kepada kaum Sadom dan juga isterinya yang telah mengkhianatinya. Isi keempat adalah cara Nabi Lut menyebarkan agama. Nabi Lut telah menyebarkan agama secara terbuka, iaitu berdepan-depan. Seterusnya adalah cabaran dihadapi Nabi Lut. Yang pertama adalah terangan kaum Sadom ketika Nabi Lut menyampaikan ibadahnya. Yang kedua adalah nafsu buas kaum Sadom apabila mereka mencuba sedaya upaya dalam melakukan homoseksual terhadap tetamu Nabi Lut. Yang ketiga adalah kedehakan isterinya menurut perintahnya supaya meninggalkan kota Sadom. Isi keenam adalah kejayaan Nabi Lut menyebarkan agama. Yang pertama adalah kaum Sadom menjadikan pengajaran kepada kaum-kaum seterusnya. Yang kedua adalah keluarga Nabi Lut terpelihara kecuali isterinya daripada azab yang telah diturunkan kepada kaum Sadom. Isi ketujuh adalah pencitraan Nabi Lut oleh agama lain. Hanya terdapat dalam agama Kristian dan juga mempunyai beberapa perbezaan. Seperti Nabi Lut dinamakan sebagai Lot. Dan seterusnya adalah Nabi Lut setelah meninggalkan kota Sadom, beliau telah merogol kedua-dua isterinya dan menyebabkan mereka hamil dengan anak-anaknya. Ke-8 adalah azab bagi kesilapan kaum Nabi Lut. Azab yang telah diturunkan kepada kaum Nabi Lut adalah azab hujan waktu sewaktu fajar dan juga subuh. Terakhir adalah kesilapan kaum Nabi Lut yang terjadi sekarang. Yang pertama adalah aktiviti homoseksual
yang meningkat dengan mendadak pada zaman sekarang, dan kedua adalah aktiviti meragut dan juga jenayah yang telah diadakan oleh manusia pada zaman ini dengan begitu teruk. Kesimpulan dan juga cadangan. Yang pertama, kita mestilah bersikap beramanah dalam setiap perbuatan, seperti Nabi Lut yang beramanah menyampaikan wahyunya. Yang kedua adalah kita mestilah berani dalam melakukan satu perkara, seperti Nabi Lut yang berani mempertahankan tetamunya. Yang ketiga adalah kita mestilah bersikap benar dalam perbuatan dan juga percakapan, seperti Nabi Lut yang benar dalam percakapan dan juga perbuatannya. Ketiga, menyampaikan wahyu kepada kaum Sodom. Yang keempat adalah kita mestilah bersifat tabligh dalam perkara yang dipertanggungjawabkan. Seterusnya, saya akan membentangkan artikel review yang bertajuk Pesan Moral Kisah Nabi Lut dan Kaumnya daripada Fitrah Ameliah. Pendahuluan dan informasi bibliografi bagi artikel review ini. Tajuknya adalah Pesan Moral Kisah Nabi Lut dan Kaumnya. Penulisnya adalah Fitrah Ameliah. Tarikh diterbitkan adalah 22 September 2020. Tempat yang diterbitkan adalah di Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Indonesia. Jumlah muka surat adalah 63. Kandungannya adalah kisah Al-Quran serta Nabi Lut dan juga pesanan kehidupan Nabi Lut kepada kita. Seterusnya, pengenalan penulis dan pemikirannya. Yang pertama sekali adalah biografi penulis. Fitrah Ameliah merupakan seorang penulis bagi karya Pesan Moral Kisah Nabi Lut dan Kaumnya. Beliau menerima gelaran sarjana strata 1 pada program studi Ilmu Al-Quran dan juga Tafsir pada 22 September 2020 di Jakarta, Indonesia. Beliau dilahirkan pada 2 Julai 1997 di Tangerang yang terletak di Banten, Indonesia. Umur beliau ketika menulis karya ini adalah 23 tahun, dan ini menunjukkan bahawa penulis berjaya mencipta satu karya yang begitu menarik pada umur yang masih muda. Penulis memiliki seorang bapa yang bernama Aif Suharfi, ibu yang bernama Syolehah dan juga kedua abangnya iaitu Arul dan juga Aril. Kini beliau telah meneruskan belajar dengan gelaran sarjana strata 1 dalam ilmu Al-Quran dan juga tafsir. Beliau mahasiswa pada tahun 2018 di Universiti di Negeri Subaya, Indonesia. Yang kedua adalah pemikiran penulis. Karya yang dihasilkan oleh Fitrah Ameliah ini merujuk kepada arah bidangnya, iaitu ilmu Al-Quran dan juga tafsir. Perkara ini merangkumi kisah-kisah seperti kisah Al-Quran, kisah Nabi Lut dan juga kaumnya, analisis nilai yang telah ditunjukkan oleh Nabi Lut, pesan kehidupan Nabi Lut dan lain-lain. Beliau memberikan pendapat bahawa Al-Quran ini bukan seperti kitab yang biasa yang hanya menunjukkan nilai sastera, tetapi Al-Quran ini mempunyai berbagai tujuan seperti penerapan kewujudan wahyu dan juga Rasul, persamaan semua agama adalah mempunyai Tuhan yang esa, menerapkan persamaan antara agama Islam, agama Kristian dan juga agama bangsa Israel. Bukan sahaja itu, beliau juga menerangkan kisah Nabi Lut serta biodatanya. Selain itu, Fitrah Ameliah juga merumuskan beberapa pesanan yang dapat dirumuskan dalam kisah Nabi Lut ini, seperti teguh dalam kebenaran, memulihkan pasangan berenang jenis dan lain-lain. Karya Pesan Moral Kisah Nabi Lut dan juga kaumnya mempunyai kandungan yang telah disampaikan oleh penulis. Antara kandungannya adalah kisah Nabi Lut yang menunjukkan jalan benar kepada kaumnya, perbezaan kisah Al-Quran dan juga kisah zaman moden. Seterusnya, penulis menunjukkan pengenalan surah Al-A'raf. Selain itu, penulis memberikan pengenalan dan juga pendedahan terlebih dahulu tentang Al-Quran yang merupakan pedoman dan juga petunjuk kepada masyarakat zaman kita sekarang. Isi pertama adalah ringkasan artikel buku. Di dalam buku ini terdapat 4 bab. Yang pertama adalah tinjauan umum kisah Al-Quran yang menunjukkan pelbagai kisah di dalam Al-Quran. Bab kedua adalah kisah Nabi Lut dalam buku kisah. Perkara ini menunjukkan biografi Nabi Lut. Yang ketiga adalah analisis pesanan moral kisah Nabi Lut. Kita dapat menunjukkan bahawa terdapat pesanan moral ataupun nilai yang kita dapat daripada kisah Nabi Lut. Yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup, penulis telah merumuskan karyanya kepada pembaca. Isi kedua adalah isu yang dibawa oleh penulis. Terdapat 4 isu yang telah dibawa oleh penulis di dalam artikel ini. Yang pertama adalah isu homoseksual. Yang kedua adalah kisah Al-Quran ini merupakan fakta ataupun fiksyen. Yang ketiga, perbandingan kisah Al-Quran dengan kisah zaman moden. Yang keempat adalah tafsiran surah Al-A'raf secara global. Isu yang ketiga adalah isu yang menarik menurut pandangan pengkaji.
Isu yang menarik bagi pandangan pengkaji adalah tujuan kewujudan kisah di dalam Al-Quran. Terdapat 5 tujuan kisah Al-Quran ini. Yang pertama, ia merupakan media yang menunjukkan tujuan kewujudannya kepada manusia. Yang kedua adalah ia menunjukkan semua agama ini datang daripada Allah sahaja. Yang ketiga, ia mengklarifikasikan dasar yang sama bagi semua agama ini. Yang keempat adalah menerangkan semua agama ini mempunyai kemiripan. Yang kelima adalah ia menegaskan tujuan Nabi dan juga Rasul menempuh dakwah ini adalah hanya untuk beriman kepada Allah. Yang seterusnya adalah isi keempat, iaitu menilai kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan artikel. Daripada sudut kekuatan, kita dapat menunjukkan bahawa artikel ini telah menilaikan kisah Nabi Lut dengan baik dan juga teliti tanpa mempunyai apa-apa masalah ataupun penipuan daripada penulis. Pembaca dapat membayangkan dan juga memahami situasi Nabi Lut dengan baik tanpa kesulitan kerana penceritaannya adalah sangat jelas. Daripada sudut kelemahan pula, pengkaji telah mendapati bahawa penggunaan perkataan yang sama telah menyebabkan kekeliruan bagi pengkaji bagi memahami maksud sebenar yang telah disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Daripada sudut sumbangan artikel pula, pembaca dapat memahami kisah Al-Quran dengan lebih mendalam tanpa salah faham daripada pandangan ataupun pegangan yang lain. Contohnya, penulis telah menerangkan tentang pengertian kisah Al-Quran, jenis kisah dalam Al-Quran, tujuan kisah dalam Al-Quran dan juga lain-lain. Perkara ini dapat menyebabkan kefahaman kepada pembaca dan juga ia memberikan konsep dan juga penceritaan Al-Quran yang baik kepada kita. Isi kelima adalah kritikan dan juga ulasan pengkaji terhadap artikel. Pengkaji menyokong bahawa Nabi dan juga Rasul ini dianggap seperti seorang tokoh dan juga ketua. Yang kedua, pengkaji juga menyokong Al-Quran ini terdapat mempunyai kepelbagaian hikmah. Isi seterusnya adalah isi ke-6, iaitu impak pengkaji terhadap isu penulisan artikel. Yang pertama adalah daripada sudut sosial. Sudut sosial ini telah menyedarkan pengkaji tentang LGBTQ dan juga menyebabkan pengkaji memahami LGBTQ, iaitu mental illness dengan lebih baik. Yang kedua adalah sudut tafsiran surah Al-A'raf secara global. Pengkaji dapat memahami bahawa surah Al-A'raf ini telah menceritakan beberapa kisah Nabi dan juga surah di dalam Al-Quran. Isi ketujuh adalah maklumat baru yang pengkaji peroleh. Yang pertama adalah jenis kisah dalam Al-Quran. Jenis kisah dalam Al-Quran ini mempunyai beberapa perbezaan seperti sudut pelaku, sudut waktu dan juga sudut masa. Maklumat kedua adalah pesan kehidupan kisah Nabi Lut dan juga kaumnya. Antara pesanan kehidupan yang telah diberikan oleh penulis adalah tegur dalam kebenaran, memuliakan perkahwinan berlainan jenis. Akhir sekali adalah pesanan terakhir adalah optimis dalam minta pertolongan daripada Allah. Contohnya seperti Nabi Lut. Kesimpulan dan cadangan. Rumusannya, pengkaji telah mendapati artikel ini mempunyai beberapa isu yang menarik yang memberikan banyak guna kepada umat Islam. Contohnya, artikel ini membicarakan tentang kisah Al-Quran, kisah Nabi Lut dalam buku kisah dan juga analisis pesanan kehidupan. Perkara ini tentu dapat membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dengan lebih baik. Cadangan daripada sudut penggambaran watak. Dari sudut penggambaran watak, penulis boleh menambahkan ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar ini supaya dapat menyebabkan pembaca ataupun pengkaji memahami dengan lebih baik gambaran penulis tentang sesuatu perkara. Yang kedua adalah cadangan daripada sudut penggunaan perkataan. Penulis perlulah menggunakan perkataan yang lebih baik kerana bukan semua orang yang pandai menggunakan bahasa Indonesia dan semua akan menggunakan artikel ini bagi mendapatkan ilmu.